لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur setinggi-tingginya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Taala masih memberikan kesempatan masa dan waktu kepada saya dan tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan doa kita bersama agar keberadaan kita, perkumpulan kita pada malam ini di bawah naungan rahmat, kasih sayang serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab kita, kitab Tanbihul Ghafilin, sampai kepada bab yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Siksa kubur dan dahsyatnya. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ke mana? Keluar menghantar jenazah seorang sahabat Ansar. Mereka keluar bersama-sama dengan Nabi nak hantar jenazah sahabat Ansar. Siapa dia golongan Ansar? Golongan geng di Madinah yang membantu orang-orang yang berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak yang hijrah dengan Nabi dipanggil sebagai muhajirin. Yang duduk di Madinah, yang menyambut, yang membantu, yang menjaga golongan-golongan Ansar, ya golongan muhajirin ini dipanggil dan digelarkan mereka sebagai Ansar. Maka ketika mereka sampai ke kubur dan belum dimasukkan ke dalam lahat, sampai saja jenazah tu dekat kubur, sebelum diangkat jenazah tu dibawa masuk ke dalam liang lahat, duduk Nabi SAW duduk dan kami duduk di sekitarnya, diam menundukkan kepala bagai ada burung di atas kepala kami. Lepas duduk bila lepas duduk tuan-tuan, tunduk kepala seolah-olah ada burung mai duduk di atas kepala mereka di belakang ni. Sedang Nabi SAW mengorek-ngorek dengan dahan yang ada di tangannya. Kemudian ia mengangkat kepala sambil bersabda, berlindunglah kamu daripada Allah dari siksa kubur. Nabi ulang 2-3 kali. Ada yang kata duduk dekat tangan Nabi itu pelepah tamar.
Nabi kepak, Nabi duduk, orang kita panggil dia kata duduk rodek tanah tu. Duk korek-korek tanah tu sambil Nabi kata mintalah berlindung kita daripada Allah, daripada apa? Azab kubur ni. Berlindunglah kita daripada azab Allah dalam kubur ni. Nabi duk korek 2-3 kali. Lalu Nabi bersabda. Sabda tu kita langkau, kita baca terjemahan sebab panjang. Panjang pun kau baca Arab tuan-tuan faham, tak duduk hurai dah tak apa. Ni baca Arab tu nak kena baca hak Melayu pula maklum tak? Betul tak maklum? Dah lah jam melewat dah 9.20 dah. Tuan-tuan bukan boleh lajak lebih. Pukul 10 seorang-seorang ni muka lagu nak mati dah tengok jam. Jangan duduk kelang kabut maklum. Malam ni saya berhenti pukul 10 sebab saya punya rongkong tak apa nak sihat. Nabi bersabda, Nabi kata apa dia? Sesungguhnya seorang mukmin jika akan meninggalkan dunia menghadapi akhirat, maka turun padanya malaikat yang putih-putih wajahnya bagai matahari, membawa kafan daripada syurga. Maka duduk di depannya sejauh pemandangan yang mengelilinginya. Nabi kata setiap orang beriman ni bila dia nak mati tuan-tuan, sampai saja ajal kita maklum. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, bila sampai saja ajal kita, la yastakhiruna sa'ah. Time tu dia takkan lewat walaupun sesaat. Wala yastaqdimun. Dia takkan cepat walaupun sesaat. Bila sampai saja time ajal kita, bila sampai saja masa kita, waktu tu kata Allah, dia takkan lewat walaupun sesaat, dia takkan cepat walaupun sesaat. Turun mai malaikat ni kata apa dia? Malaikat yang putih-putih wajahnya bagaikan matahari. Datang mereka dengan membawa kain kafan daripada syurga, maka duduk di depannya sejauh mata memandang. Kemudian datang malakul maut dan duduk di dekat kepalanya dan memanggil. Mai malaikat maut duduk dekat kepala kita. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, lah ni kita duduk tengah rayakan lagi sambutan Isra' Mi'raj ni. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan, dalam perjalanan Nabi ni, Nabi lintas di depan satu makhluk Allah yang besar. Dalam kitab cerita bab Isra' Mi'raj dia cerita panjang lebar. Kita lah ni sayang bila buat Isra' Mi'raj panggil ustaz ceramah jam setengah berhenti. Orang dulu bila sambut Isra' Mi'raj ni tuan-tuan, sebulan dia sambut duk baca kitab tentang Isra' Mi'raj ni, tutup guru duk khatam. Kadang-kadang sampai sebulan. Nabi lintas depan satu makhluk Allah yang besar. Besar tak besar makhluk Allah ni, dia punya bumi duduk di dalam ribaan dia, di antara dua paha. Contohlah kita kata bersila kita ni, contoh kita bersila, dia punya bumi ni duduk di antara dua paha dia. Kalau kita kata istilah sila tu, dia duduk dalam silaan kita tu, dalam ribaan kita tu. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, siapa ni Jibril ni yang besar sangat ni sampai bumi duduk dalam ribaan dia lagu tu ya? Siapa dia?" Malaikat Jibril kata apa dia? "Inilah malaikat maut. Inilah malakul maut." Lalu Nabi berhenti, Nabi bersembang dengan dia. Nabi tanya dekat dia, "Ni saya nak tanya kamu satu soalan." Dia kata, "Ada apa ya Rasulullah?" "Nak tanya kamu ni, dalam satu-satu masa," terjemah mudah faham lah, "dalam satu-satu masa ni, yang mati ni bukan seorang dua, ramai. Lagu mana hampir cabut nyawa seorang-seorang tu, lagu mana?" Malaikat maut pun jawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ni ada pembantu-pembantu aku. Aku punya asisten aku ni ada. Aku ada pembantu-pembantu aku. Aku akan arahkan kepada mereka ni supaya bila sampai je masa, bila sampai je ajal seseorang tu, mereka ni akan pi cabut roh ni.
cabut daripada bawah sampai dekat ghar-gharah ni. Bila sampai dekat ni, aku akan masuk, cabut. Ni dia yang dunia ada depan aku, kesuar ni, cabut daripada ghar-gharah, keluar, hak tu je aku. Maklum, malaikat maut pembantu-bantu dia ni mai seru apa dia? Mai duduk kat kepala dia, dia kata apa dia? Wahai roh yang tenang, keluarlah menuju pengampunan Allah dan redanya. Bila yang mati tu orang saleh, yang ajal dah sampai tu orang yang baik, orang yang tidak mengingkari arahan Allah. Malaikat maut mai duduk ujung kepala dia, dia kata apa dia? Wahai roh yang baik, keluarlah hang dengan elok, menujulah kamu kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, maka keluarlah rohnya mengalir bagai titian daripada mulut ke tempat air, maka langsung diterima dan langsung dimasukkan dalam kafan yang dibawa itu. Dibawa keluar semerbak harum bagaikan kasturi yang terharum di atas muka bumi ni. Roh tu dia keluar lagu ayak duk mengalir ke dalam dia punya laluan ayak tu, keluar elok. Seharum semerbak kasturi yang paling harum di atas muka bumi ni. Lagu mana maklum? Tak tahulah maklum. Kita ada beli minyak wangi RM25 tu spray wangi tak sangka dah. No maklum no. Beli minyak wangi RM25 tu. Pak Long beli minyak wangi hadok gelek kat atas tapak tangan tu, malaikat subuh tu bawa wangi tak sangka dah Pak Long. Hak ni malaikat maut mai. Hak Pak Long pakai baru malaikat subuh. Ni malaikat maut tonyoh kat atas tapak tangan tu, beretang tangan tu. Minyak wangi RM5 tonyoh tu pun wangi tak sangka dapat long. Lagu mana yang dikatakan kasturi yang paling harum di atas muka bumi ni tak tahu. Mau dekat minyak wangi lepas duk beli satu botol 4,000 tu tak wangi lagi Pak Long. Yang ni paling wangi di atas muka bumi ni. Seharum kasturi yang paling wangi atas muka bumi ni. Lagu mana ustaz? Tak tahu nak abang. Lalu dibawa naik, maka tidak melalui sekumpulan malaikat, melainkan ditanya. Mereka akan bawa roh ni nak naik bertemu dengan Allah. Dia akan lintas ke depan kumpulan-kumpulan malaikat. Bila lintas, malaikat ni kata apa dia? Roh siapakah yang harum ni? Amboi, hampa bawa roh siapa ni? Wangi sangat ni. Dijawab oleh malaikat-malaikat tersebut, roh Fulan bin Fulan, sehingga sampai ke langit, dan di sana dibukakan pintu langit dan disambut oleh penduduknya, dan pada tiap langit dihantar oleh malaikat al-muqarrabun, dibawa naik ke langit yang atas hingga langit yang ketujuh. Maka Allah Ta'ala berfirman, dibawa sampai langit yang ketujuh. Allah Ta'ala berfirman apa dia? Catatlah suratnya Aliyin, kemudian dikembalikan ia ke bumi, sebab daripadanya kami jadikan, dan di dalamnya aku kembalikan, dan daripadanya pula aku akan keluar pada saatnya. Balik pergi letak dekat bumi, sebab dia mai daripada tanah, dia duduk di sana, dia kembali di sana letak, sampai satu masa ketika, sampai time dia, aku akan arah dia keluar. Maka kembalilah roh kepadanya pula, dan maka kembalilah roh ke jasad dalam kubur. Kemudian datang kepadanya dua malaikat untuk menanyanya. Bila roh tu duduk dalam kubur, malaikat mai tanya. Hak soalan kita duk dengar tu imam duk baca talqin tu. Siapakah Tuhan kamu? Maka dijawab, Allah Tuhanku. Lalu ditanya, apakah agamamu? Dijawab, agamaku Islam. Pak Long nak jawab waktu tu bukan kita dah Pak Long. Oi. Ni kita duk ngaji bab mati ni Pak Long ni. Saya nak tanya dekat tuan-tuan, tuan-tuan yakin tak bahawa kita lepas hidup ni nak mati? Yakin ke? Tak. Yakin ustaz pasal benda ni duk tengok. Betul ke? Tuan-tuan cuba jawab, tuan-tuan yakin tak nak mati ni? Sebab tu Ibrahim bin
anak murid dia. Siapa di kalangan kamu yang yakin, yang tak yakin lepas hidup dia akan mati? Cuba angkat tangan, cuba berdiri. Tak ada siapa pun yang angkat tangan, tak ada siapa pun yang berdiri. Ditanya, siapa di kalangan kamu yang tak yakin lepas hampa hidup ni hampa akan mati? Cuba angkat tangan ataupun berdiri. Tak ada siapa pun yang angkat tangan, tak ada siapa pun yang berdiri. Ditanya soalan yang kedua, siapa di kalangan kamu yang yakin lepas hampa hidup hampa akan mati? Cuba angkat tangan. Semua angkat tangan, semua bergerak berdiri. Lalu dia tanya, kalau hampa yakin lepas hidup ni hampa mati, sebab apa hampa masih malas buat ibadat dan hampa suka melakukan maksiat? Sebab apa? Kalau hampa yakin lepas hampa hidup ni hampa akan mati, sebab apa hampa masih malas melakukan ibadat dan gemar melakukan maksiat? Pasal apa? Tuan-tuan, lah ni kalau kita ada sembang bab ibadat ni tuan-tuan, saya tak tahu nak abang lah. Kalau cerita bab ibadat lah ni tak tahu nak abang. Ni tambah-tambah tuan-tuan pula duk sembang kita lah ni ustaz duduk di akhir zaman, duduk di akhir zaman, duduk di akhir zaman. Semua tahu lah ni hidup, semua duk tahu kata dia duduk di akhir zaman. Tapi apa dia persiapan yang kita sedang siapkan untuk berhadapan dengan akhir zaman? Apa dia? Kita duk cerita bab mati, kita duk sembang bab mati, tapi apa dia persiapan kita nak bawa balik bertemu dengan Allah, nak bersembah di depan Allah? Ini dia hasil ya Allah daripada kesempatan kamu bagi aku hidup di dunia dulu. Ni dia aku balik. Satu hari ada seorang sahabat mai berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mai berjumpa dengan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia mai tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, nak tanya bila nak berlaku kiamat. Sahabat tu tanya, bila nak berlaku kiamat? Lah pun ada orang duk tanya lagu tu, ustaz bila nak berlaku kiamat? Dia ingat kerja kita kot duk atok kiamat bila. Sebab ada dia kata kami jumpa dengan ustaz-ustaz ni, dia kata 2024. Mengarut tuan-tuan tu. Sahabat tanya dekat Nabi pun Nabi tak boleh jawab kiamat bila. Tuan-tuan pergi tanya dekat tok guru ni, ustaz-ustaz ni, dia boleh habaq. Balik buat persiapan, tak lama dah 2024 kiamat. Saya nak tanya tuan-tuan, mengarut ke tak? Bila berlaku kiamat itu rahsia Allah. Yang ada dalam hadis tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Yang ada dalam hadis, Nabi kata apa dia? Kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Itu ada. Dulu ada ustaz di Indonesia, dia duk abang tahun 20 kot kiamat. Ada ustaz Indonesia tu. Banyak ibadatnya ibu, 20 kiamat bu. Maklum Muharram tak tahu apa percaya bulat-bulat. Tak pergi mana 20 takut betul tak pergi mana Covid. Betul Kita enggak ke mana ibu 20 kiamat tak pergi mana sungguh PKP Covid. Ni dia duk naik pula 23,000 22,000 betaran tengok dah tuan-tuan ni. Dia naik bila sehari sejuta pun kita tak ada heran dah. Nah tuan-tuan, dah saya tak kena lagi, saya kena dah. Tahu, kena lagi Covid. Saya kena dah maklum Omicron ke pelak kron ke itu saya tak tahu lah, tapi tak teruk lah macam tu. Kena dah, tak nak heran dah. Tuan-tuan, baru ni Jumaat minggu lepas pun saya kena lagi. Tu yang kata menatang silver test tu tuan-tuan, bukan boleh percaya kan. Saya ni tiap-tiap hari Jumaat akan buat test tu lah, ambil berkat hari Jumaat cek. Sebab apa cek? Sebab nak pergi main Jumaat. Pagi-pagi itu ludah titik, lepas titik pergi mandi, dia kata 15 minit.
Habis mandi pakai baju mama tengok dia naik dua lain. Hai, kata aku ni bukan pregnant pula, itu pregnant dah. Ada 3 kotak dalam rumah. Koyak pula kotak kedua, ludah pula. Dia kata tunggu 15 minit, kita tunggu setengah jam. Dia naik satu lain dia. Satu-satu ni seri. Positif pun satu, negatif pun satu. Tak percaya. Koyak kotak nombor 2 pula, nombor 3. Ludah pula. Naik 2 lain pula dah. Wah, kata sudah dah aku ni kok mana bila pergi dapat pula dah. Telefon kawan kata hang ada mendatang duk ludah ni kat rumah. Pukul 7.30 mana farmasi buka lagi nak pergi beli. Dia kata ada 2 pasal Pak Ustaz, ambil hantar kat rumah aku ni naik 2 lain pula. Dia pun tak berani jumpa, tak pegang. Padahal dia pun kena Covid dengan saya halus lama. Cek yang dia buat main 2 kotak tu 2 tuak 2 negatif. Maknanya 3 2. Negatif 3 kali, positif 2 kali. Tak percaya juga saya pun. Start kereta pergi klinik rojoh hidung negatif. Tuan-tuan fikir tu seliwat teh 2 kali positif, 3 kali negatif. Nak percaya tak mana tuan-tuan? Lepas pergi kutip mendatang apa, pergi bubuh pun kita tak tahu. Sat positif, sat negatif, sat positif, sat negatif. Ni tuan-tuan, fitnah akhir zaman ni. Mai duk cerita kat kita jaga. 2024 ni kiamat. Confirm. Siap boleh kata. Confirm 2024 kiamat. Tak betul itu maklum. Tak betul itu maklum. Nabi sahabat tu mai tanya dekat dia, ya Rasulullah, bila nak kiamat ni? Nabi tanya balik soalan dekat dia. Nabi tanya, yang hang duk kalut duk tanya kiamat bila ni? Aku nak tanya hang, hang dah bersiapkah nak bertemu dengan kiamat? Hang dah buat persiapan kah nak bertemu dengan kiamat? Hang dah buat persiapan ataupun belum? Ni maklum, kita duk cerita bab mati malam ni. Saya nak tanya maklum, mengajilah bab mati ni 8 jam pun. Persoalan yang paling utama saya nak kena tanya dan tuan-tuan kena jawab, tuan-tuan dah buat persiapan ataupun belum nak bertemu dengan kematian ni? Kita mai ke dunia ni umpama Allah Ta'ala hantar kita pergi kursus lah. Senang lagu tu lah maklum ni. Nak buat perumpamaan. Company kita hantar kita pergi kursus. Balik dia akan tanya kita balik, hampir kursus hang dapat apa? Pengajian apa input yang hang dapat daripada kursus baru ni? Kita kena present kepada bos kita, kepada majikan kita. Sama Allah Ta'ala bagi kita hidup di dunia ni maklum-maklum. Dia nak suruh kita kumpul balik, persembahkan kepada dia balik apa yang kita dapat hasil daripada kesempatan hidup di dunia yang dia bagi kepada kita. Apa dia hasil dia? Sama lah kita duk mengaji ni maklum, kita nak berhadapan dengan fitnah akhir zaman ni. Apa dia persiapan kita? Sebab tu Imam Ghazali kata umat di akhir zaman berhadapan dengan fitnah pada waktu itu dengan 3 benda. Ada mereka yang berhadapan dengan fitnah akhir zaman dengan apa dia? Dengan menggunakan nafsu dia. Fitnah ni dia hadap dengan nafsu dia. Dia bukan ikut kata apa dia ikut kata nafsu dia. Saya bagi contoh ni Covid ni maklum ni Covid ni. Ada orang dia hadap Covid ni dengan nafsu dia. Dengan nafsu dia. Sebab tu ada ujian apa lebih sikit dia tak tahan, dia terjun bunuh diri. Ni ujian Batam Pulau Pinang tu. Hak tu yang baru ni ribut mai tak boleh nak berjalan tu, tah geng-geng tu apa duk kacau kita. Hak tu terjun masa Covid tu ni. Lah dia tengok Omicron dia naik balik, dia mengamuk, dia buat
Ribut jam tak boleh berjalan itu ni. Bila? 2-3 minggu lepas lah. Saya pergi ceramah di Langkawi 2 minggu lepas. Di Langkawi mereka cerita ada satu kampung tu, dia ada satu titi. Dia kata, ustaz, yang itu mereka nak bunuh diri kat atas titi tu, ada satu budak tu, dia Allah tak ada uji penceraian dan sebagainya apa. Dia tak tahan, dia pergi, dia lompat. Dia nak lompat, nak bunuh diri. Geng-geng tu kata, jangan bunuh diri, tak elok, jangan. Dia kata, tak boleh dah, tak nampak jalan dah, kena bunuh diri pak. Dia pun kata jangan. Dia pun terjun dalam sungai tu. Tak ada nak tahan, dia terjun dalam sungai tu. Terjun maklum tepi boya. Terjun perum tepi boya. Dia kelepiak kelang kabut lari naik atas darat balik. Mujuk tak ada mati. Dia pun kata ya hanik siapa dah kata nak bunuh diri. Dia kata ingatkan terjun jalan terus tengok boya di tepi. Dia kata mau nak mati pun mati terus hingga bagi boya makan. Nak mati pun pilih cara nak mati. Dia hadap fitnah akhir zaman ni dengan apa dia? Dengan nafsu. Ada orang dia hadap fitnah akhir zaman ni yang kedua dengan apa dia? Dengan ilmu. Dia berhadapan fitnah akhir zaman ni dengan ilmu. Ni yang cerita kena mengaji ni Pak Long oi. Saya nak abang lah ni, kita bukan ada masa dah nak seronok-seronok ni. Orang tanya yang hampa duk buat kuliah ni tak cukup lepas maghrib, lepas isya ni pasal apa? Saja nak bagi jadual penuh. No, bukan sebab tu dah tuan-tuan. La, sebab kita nak cari ilmu. Sebab apa dia? Kita duduk pada zaman dan masa yang penuh dengan cabaran. Kita akan berhadapan dengan saat yang getir lah ni. Saat yang penuh dengan cabaran. Sebab tu yang kita main mengaji ni maklum, bukan seronok-seronok ni maklum. Saya mau ikut seronok bukan tak main dah tuan-tuan ni. Bukan seronok, jauh. Tengok dekat ke jauh. Mau tak ada 3 jam dengan duk sembang. Main 3 jam, balik 3 jam, mengajar sejam. Mana lama duduk atas kereta dengan mengajar. Tapi pasal apa main ni tuan-tuan? Sebab tuan-tuan nak mengaji. Sebab apa yang main mengajar? Sebab tuan-tuan nak mengaji. Tu yang saya main mengajar. Kalau tuan-tuan tak mau mengaji, saya tak main mengajar lah. Ni bukan zaman nak seronok-seronok. Ni zaman kita nak cari ilmu. Nak bagi selamat daripada fitnah akhir zaman. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, orang akan menghadapi fitnah akhir zaman yang ketiga dengan apa dia? Dengan amalan. Dalam tiga benda ni maklum, yang mana yang selamat? Nak buat 3 tu, kita kena hadap fitnah akhir zaman dengan berbanyakkan amalan. Nak buat amalan, kena mengaji. Sebab tu dalam satu kata-kata disebutkan, orang yang berilmu tetapi tidak beramal, itu golongan yang celaka. Golongan yang celaka, dia banyak ilmu tapi dia tak beramal. Orang yang banyak amalan tetapi tidak berilmu, itu golongan yang sia-sia. Dia buat amalan tapi bukan dengan ilmu. Tak ada, dia melakukan amalan dengan keadaan jahil. Sia-sia. Di bulan depan bulan 4 puasa lah, Ramadan jatuh bulan 4. Sini tu Imam Ramadan bulan 4 ke? Bulan 4 lah. Kok tuan-tuan lewat sebulan ke apa? Sama no. Bulan 4 Kedah pun bulan 4 ke maklum sama. Lepas tu terawih lah. Harap-harap terawih tahun ni tak pernah duduk di rumah dah kono. Hang 2 dos ke 1 dos mai lah tuan-tuan oi. Kira apa? Lepas nak buat keluar arahan, lepas buat keluar. Cuma saya nak minta kat tuan-tuan 2 benda ya. Nak mai sembahyang, yang pertama jangan duk tanya. Mai sudah. Ni duk telefon tu imam saya, tak cucuk lagi, boleh saya pergi. Tok imam nak jawab, sabar salah. Dia bukan tahu siapa telefon. Nak kata tak boleh, orang nak mai sembahyang.
Nak kata boleh, kok orang perangkap. Jangan duk tanya, mai buat bodoh ya. Dah boleh mai, jangan duk cerita pula ke orang. Aku pergi masjid tu imam tak kata apa, tak cucuk tak kata apa, duk buat berjanji atas tu imam. Mai sengap-sengap duk ke belakang buat tak tahu, sudahlah. Ni depa nak wajib pula yang tak ada 2 dos, tak ada dos penggalak, tak boleh mayang Jumaat pula. Tak tahu tak mau nak ulah apa payah. Harap Ramadan ni boleh mayang macam biasa dah kot tuan-tuan, mampu pi lah Omikron ke apa keron ke. Takut sangat dengan umi Tidak. Kalau Tok Wan keron ke kot lah kasak ni umi perempuan. Dan saya pun duk rasa Omikron ni dia Islam kot. Bulan Rejab dia buat kelang kabut ni. Nak tengok sebulan lagi Syakban dia nak buat kelang kabut ke tak? Pasal Islam Omikron ni. Dia bukan kafir. Masa raya Cina Taipei Pusam dia tak kelang kabut pun. Dia main-main Rejab dia buat kelang kabut Omikron ni pun. Tuan-tuan cuba tengok bulan Ramadan ni. Kita nak buat ibadat dengan ilmu ke dengan adat? Agak-agak maklum saya nak tanya maklum jawab betul-betul maklum. Selama ni kita dah buat ibadat dalam bulan Ramadan dengan ilmu ke ataupun dengan adat? Kita mengikut syariat ataupun mengikut adat? Tu kita nak hadap fitnah akhir zaman tu maklum. Dengan 3 benda tu. Sebab tu kata Imam Ghazali, 5 amalan jangan tinggal untuk selamat di akhir zaman. 5 amalan. Malam ni tuan-tuan ambil 5 amalan ni pekat-pekat balik buat. Yang pertama, akhir zaman ni jangan tinggal solat 5 waktu. Saya nak abang betul lah. Kalau tuan-tuan duk semayang elok dah, pastikan anak cucu kita pula semayang. Pastikan anak cucu kita juga semayang. Yang kedua, jangan tinggal akhir zaman ni tuan-tuan, perbanyakkan beristighfar. Yang pertama solat 5 waktu, yang kedua perbanyakkan beristighfar. Orang tanya paling kurang berapa ustaz? 100 kali. Terbaik 1000 kali. Paling kurang 100 kali. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. 1000 kali maklum, lebih kurang 12 ke 13 minit ya, tak lama. 12-13 minit ya 1000 kali. Beli tasbih digital lah. Hak jenis pulas tarik tekan tu apa. Lebih kurang 12-13 minit ya 1000 kali. Yang ketiga, selawat banyak-banyak maklum weh. Selawat banyak-banyak. Berapa orang ustaz buat lebih kurang? Paling kurang 100 kali sehari. Terbaik 1000 kali sehari. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata barang siapa yang berselawat kepada aku 1000 kali sehari, dia tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Lam tamassahun nar, dia tak akan disentuh oleh api neraka, kata Nabi. Orang yang berselawat 1000 kali sehari, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Balik-balik buat. Lama mana ustaz 1000 kali ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Paling kurang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 20 minit Kita bubuhlah maklum setiap hari itu kita peruntukkanlah 1 jam untuk amalan-amalan ni. Peruntukkan 1 jam. 1 jam untuk kita buat ibadat zikir, 1 jam untuk semayang sunat apa semua. 24 jam Allah Ta'ala bagi dekat kita sehari. Tak boleh bagi 2 jam ke Allah. 22 jam lagi yang buat lah, nak buat apa pun. Tak boleh ke Allah Ta'ala bagi dekat kita sehari 24 jam. Peruntukkan kepada Allah 2 jam. 22 jam lagi hang buat lah, nak buat apa pun. Tak boleh ke tuan-tuan? Tu yang ke berapa? Yang kedua. 3. Yang keempat, perbanyakkan berdoa. Minta Allah Ta'ala selamatkan kita di akhir zaman ni. Banyakkan doa. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, kata tak apalah. Yang kelima,
perbanyakkan berzikir. Buatlah apa pun kita bagi ingat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu 5 amalan dalam berhadapan dengan akhir zaman. Pakat-pakat balik buatlah. Lalu ditanya pula kepada kawan tu, bagaimana pendapatmu terhadap yang diutus di tengah-tengah kamu? Dia adalah utusan Allah. Jawabnya, dia adalah utusan Allah. Ditanya, bagaimana engkau mengetahui itu? Dijawab, saya membaca kitab Allah lalu percaya dan membenarkannya. Maka saya terdengar suara, benar hamba-Ku, maka berikan padanya hamparan di syurga serta pakaian syurga, dan bukakan untuknya pintu yang menuju ke syurga supaya ia mendapat bau dan hawa syurga. Lalu diluaskan kubur sepanjang pandangan mata. Kemudian datang kepadanya seorang yang bagus wajahnya dan harum baunya sambil berkata, terimalah kabar berita gembira ini, saat yang dijanjikan Allah padamu. Lalu ditanya, siapakah engkau? Jawabnya, saya amalmu yang baik. Lalu ia berkata, ya Tuhan, segerakan hari kiamat supaya segera saya bertemu dengan keluargaku dan kawan-kawanku. Yang jadi peneman amalan kita dalam kubur ni maklum. Sebab tu dalam ulama menyebutkan bahawa amal soleh ni dia ada dalam 2 jenis amal soleh ni. Ada amal soleh yang akan duduk menemani kita dalam kubur, dan ada amal soleh yang terus akan menunggu kita di sana. Amal soleh ni, ada amal soleh yang dia akan tunggu kita di akhirat kelak. Ada amal soleh yang akan menemani kita dalam kubur kita. Antara amal soleh yang akan menemani kita dalam kubur, antaranya apa dia? Salat kita maklum, yang ni peneman kita waktu dalam kubur. Antara amal soleh yang akan menemani kita dalam kubur ni apa dia maklum? Al-Quran yang kita baca, dia takkan tinggal kita. Tuan-tuan, salat 5 waktu, maklum salat sunat, perbanyakkan benda ni, dia akan teman maklum waktu maklum mati duduk dalam kubur, dan dia akan teman maklum sampai ke akhirat kelak. Al-Quran kita maklum waktu, bagilah masa dengan Quran tuan-tuan. Saya nak merayu kepada tuan-tuan, dalam hidup ni bagilah masa dengan Al-Quran maklum. Kalut kok mana pun sehari tuan-tuan, bagilah Al-Quran tu menjadi pendamping kepada kita. Jadikan Al-Quran tu pendamping kepada kita. Sibuk macam mana pun. Siapa tak sibuk atas dunia ni maklum. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wal asri innal insana lafi khusr. Manusia ni bila bicara tentang masa, banyak yang fail. Majoriti manusia ni bila bicara tentang masa, mereka akan fail. Illa allazina amanu, kecuali orang beriman. Yang pertama, golongan yang pertama, wa amilus salihat, yang akan memanfaatkan masa hidup dia dengan melakukan amal salih. Wa tawasau bil haqq, yang dia tak pernah takut, tak pernah gentar, tak pernah risau untuk berbicara, berpesan ke arah kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan mereka yang senantiasa berpesan ke arah kesabaran. Nak jadi orang beriman, nak jadi orang saleh, nak bercakap benda yang benar, kena banyak-banyak bersabar. Awak maklum ingat, kalau buat amal soleh ni maklum, kalau tak sabar kan tak buat dah. Ngaji ni mau tak sabar, tuang balik dah. Dia duduk tengok jam, 4 minit lagi. Dia janji pukul 10 dia nak berhenti, tapi duduk nampak deras tu tak turun lagi gear tu. Aku ke 10 mau dia tak berhenti, aku congek. Contoh, maklum dia buat jegir-jegir apa? Contoh. Dia buat jegir, dia kata kami tak kata apa. Dia kata contoh. Mau tak sabar. Sembahyang, mau tak sabar tuang balik tuan-tuan. Mau tak sabar.
Kena pula itu tu imam pula bagus, dia tarik surah panjang. Kita duduk belakang duduk ngetak. Nak tuang pun aku duduk surah pertama, dia kata mau duduk surah belakang aku tuang dah. Ni nak puasa Ramadan ni maklum nak puasa, mau tak sabar Ramadan ni dengan puasa maklum tuang awal. Mau tak sabar tuang awal. Ha. Alang-alang sabar tuang, puasa pun tuang. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq. Nak mengajak orang ke arah kebenaran maklum, nak bercakap benar-benar. Tuan-tuan ingat senang ke tuan-tuan? Tak ada risiko kan nak bercakap benar-benar. Tu yang disebutkan qulil haq, cakaplah benar walau kana murra, walaupun kebenaran yang hang ucap tu kadang-kadang pahit untuk hang nak sebut dan pahit untuk orang yang nak menerima. Orang tak suka benar-benar kita duk bercakap ni maklum Tambah akhir zaman ni tuan-tuan, orang tak suka kepada kebenaran dan orang gemar kepada kepalsuan. Ni akhir zaman. Umat Islam lebih gemar kepada pemalsuan daripada kebenaran. Dia lebih gemar kepada kepalsuan. Cakap benda yang palsu. Cakap benda yang tak benar, ham cakap. Benda yang palsu, ham cakap. Ham puji benda yang palsu, dia lebih suka. Tapi bila orang tu main bercakap tentang benar, dia tak suka. Masa kita maklum, dampinglah dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran akan teman kita dalam kubur. Apa lagi amalan yang akan menemani kita dalam kubur? Sedekah kita. Tuan-tuan nak masuk masjid, tabung duduk tepi pintu. Tuan-tuan nak keluar masjid pun, tabung duduk tepi pintu. Sebab apa yang dia rajin duduk dengan kita? Sebab itulah yang akan menemani kita sehingga kita duduk dalam kubur kelak. Nabi SAW bersabda, adapun hamba yang kafir, tadi cerita orang yang beriman, ni dia cerita bab orang kafir pula. Jika akan meninggal dunia, bila dia nak mati orang kafir ni dan menghadapi akhirat, dia nak balik ke akhirat, apa yang akan berlaku kepada orang kafir ni tuan-tuan, insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan. Wallahu a'lam. Tak sah kita cerita tentang orang beriman, ni dia nak cerita tentang orang kafir pula. Orang beriman dia mai dicabut rohnya dalam keadaan penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang pun tuan-tuan, saya nak abang derita. Nabi SAW ketika mana Nabi nak balik bertemu dengan Allah, bukankah malaikat maut ni nak cabut roh Nabi? Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di tepi Nabi ni ada satu bekah air. Qadah fihi al-ma, bekah tepi Nabi, dalam bekah tu ada air. Malaikat maut mai duduk cabut roh Nabi dengan penuh kasih sayang. Nabi kata slowlah sikit, sakit sangat ni. Malaikat maut kata, ya Rasulullah, aku cabut rohmu ni dalam keadaan paling aku rasa sayang. Sayyidatina Aisyah kata, aku melihat Nabi celup tangan dia masuk dalam bekah tu. Nabi ambil air tu, Nabi basuh muka. Nabi mohon kepada Allah, ringankanlah azab sakaratul maut aku ni ya Allah. Ringankanlah azab sakaratul maut aku ni ya Allah. Tu Nabi tuan-tuan. Celah duk sakit tu pun Nabi tanya lagi, umat aku lagu mana? Aku pun tak tahan dah ni berat. Umat aku ni lagu mana? Jawab malaikat Israel, umatmu lagi berat pada ni. Lalu dia minta kepada malaikat Israel, dia kata, kamu mintalah kepada Allah, pi ambil segala kesakitan yang umat aku akan terima dan derita tentang sakaratul maut ni. Wak mahlah ni aku nak tanggung. Jangan bagi lepas sakit. Mai semua tu aku nak tanggung. Tuan-tuan bayang, sakit sakaratul maut ni lagu mana tuan-tuan? Saya bacakan dulu kan, Imam Al-A'mash kata, seumpama kamu ambil segala gunung ganang yang ada atas dunia ni, mai hempap atas dada hang dan hang menyawa guna lubang jarum ya. Malam ni mungkin saat tu maklum kau rasa. Pagi esok mungkin saat tu tuan-tuan rasa.
Kita ni kena jantung, penat kena jantung ni bercerau peluh, tak tahu nak habaq. Allah tuan-tuan, tak ada persen pun sakit tu berbanding dengan sakaratul maut. Tuan-tuan bayang sayangnya Nabi kat kita tengah duk sakit tu, Nabi kata dia pergi ambil semua tu. Dah hang kata mereka lagi sakit pada aku ni pun tak tahan dah, tak apa dah, pergi ambil semua kesakitan sakaratul maut yang akan dideritai oleh umat-umat aku tu, ambil mai hampak kat aku, biar aku tanggung. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, amin ya rabbal. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, amin ya rabbal. Ya Allah, ringankanlah azab sakaratul maut kepada kami ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tu doa kita duk minta, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Tu imam duk minta ramai-ramai tu. Wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan 'inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Maklum sakit, maklum sakit. Sakit tuan-tuan. Balik malam ni sebelum tuan-tuan lena, tuan-tuan buka YouTube. Maklum lah, tak payah duk dengar lah lagu gatal-gatal Janani tu. Hak tu bukan zaman maklum dah duk pergi apa lagu gatal-gatal tu. Gelak tu duk tengok lah tu cerita tu. Mau tak tengok, dia tak tahu nak gelak. Gelak tu dia duk tengok. Pak Long jangan duk tengok lagu gatal tu Long. Tekan tu maklum tengok dalam YouTube tu. Tulis tentang saat sakaratul maut. Tuan-tuan cuba tengok saat ni ada pembaca berita TV luar negara tu duk tengah baca berita mati, tengok derita dengan muka mereka. Cuba tengok bapak singa ke mak singa yang duduk tengah hutan tu melompat-lompat saat dicabut roh dia. Melompat tuan-tuan, saat dicabut roh dia melompat. Minta Allah Ta'ala selamat kita lah tuan-tuan. Semua orang nak kena mati maklum. Tu imam yang duk semayang jenazah orang tu, satu saat dia pun mati. Orang yang duk mandi mayat tu, bila orang mati dia duk mandi mayat, satu saat orang yang duk mandi mayat tu pun akan mati. Orang yang bawa van jenazah, bawa mayat pergi kat kubur, satu saat dia pun akan mati. Orang yang korek kubur untuk mengkebumikan mayat, satu saat dia pun akan mati. Maklum, malaikat yang mai duk cabut nyawa kita tu maklum, malaikat tu pun akan sampai masa dia pun akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai saat kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan menganugerahkan kepada kita kematian yang baik, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Malam ni rengkung saya tak apa nak sihat maklum Covid tak ada, rengkung korang sihat. Nak rengkung korang sihat, dia duk pedih tu dia di parau suara. 2 malam lepas saya ceramah satu masjid tu, mic dia tu duk tarik suara. Itu masalah tu. Sebab tu tuan-tuan pakai mic elok lagu ni tak apa tuan-tuan ni kira ni beli mic pun Allah kat Shopee ya. Mic membeli kat Shopee ya. Kita duk ceramah suara dia duk tarik, dia rasa hilang suara, hak ni kita duk ngajak dia tak hilang suara. Kami hadap cakap setiap malam ni tahulah mic yang elok, mic tak elok, dia tarik ni dia kecil nak angkung. Tanya beli mana tu imam mic ni? Awak ustaz nak beli ke? Dah saya tanya, beli kat Shopee kalau ustaz nak abang. Mic beli kat Shopee RM4.8. Nak suruh kita ceramah, dia tak apa jadi imam 5 minit, kita nak ceramah sejam. Ni sakit angkung-angkung. Dan insya-Allah banyak umur murah rezeki, kita jumpa lagi pada bulan hadapan insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap saya mohon maaf banyak-banyak.
Macam biasa dah di luar sana tuan-tuan, siapa yang nak menyumbang untuk tabung pembangunan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah ada di luar sana dah. Untuk asnaf, untuk pelajar-pelajar tuan-tuan niat sedekah ke zakat ke apa boleh, dan juga Tok Koko ada di luar sana, insya-Allah tuan-tuan boleh dapatkan selepas kuliah nanti. Wallahu alam. Saya mohon maaf banyak-banyak, yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap saya mohon maaf banyak-banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.